والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Tak pakai? Oh. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian tadabbur Al-Quran, yang mana tadabbur Al-Quran ini adalah satu fardu ain, satu kewajipan ke atas setiap orang yang mengaku dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada kitab Allah. Sehingga Allah mencela orang yang tidak mentadabbur, tidak memahami dan menghayati Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka itu tidak mentadabbur Al-Quran, tidak menghayati dan beramal dengan ajaran Al-Quran, ataupun dalam hatinya ada kunci ataupun hatinya terkunci. Ayat ini Allah mencela orang-orang munafik yang solat bersama Nabi, sedekah bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, tapi hati mereka tidak mengikut Al-Quran. Jadi Allah mencela orang-orang munafik kerana mereka tidak menghayati dan beramal dengan ajaran Al-Quran sepenuhnya. Maka kalau orang munafik Allah mencela sebab tidak mentadabbur Al-Quran, kata ulama, orang yang mengaku Islam lagi patut dicela oleh Allah, kerana mereka bukan munafik. Dan juga Allah nak bagi tahu antara sebab orang munafik menjadi munafik ialah sebab mereka tidak menghayati dan mengikuti ajaran Al-Quran sepenuhnya. Jadi ada kemungkinan orang Islam pun boleh jadi orang munafik sekiranya amalan mereka bercanggah dengan ajaran Al-Quran, sama ada pada zahir ataupun batin. Okey, kita tadabbur surah As-Saffat dan kita sampai ayat yang ke-8 ke? 8 kan? Hari ini ayat ke-9 kan? Okey. Sebelum kita masuk ayat ke-9, kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat yang lepas yang belum kita bagi pengajaran, ayat berapa? Ayat 5. Okey, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Maksud dia, Tuhan pencipta langit wal ard dan bumi-bumi, wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Dan Tuhan juga adalah pemilik pencipta al-masyariq, tempat terbit matahari dan yang lain. Pengajarannya, ayat 4. Okey. Ayat 4. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Pengajarannya,
kita gabungkan antara ayat 4 dengan ayat 5. Pengajarannya kita gabungkan ayat 4 dan ayat 5. Setiap manusia, pengajarannya pertama, setiap manusia wajib hanya menyembah Allah yang esa. Dan haram mensekutukannya dengan selain darinya. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang berhak disembah kerana dia adalah pencipta, pemilik dan pengurus tujuh lapis langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Yang ketiga, sesiapa yang mengakui rububiyah Allah, sesiapa yang mengakui rububiyah Allah, iaitu Allah adalah pencipta segala-galanya, maka wajib ke atasnya menyembah hanya kepada Allah sahaja. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang mengakui Allah pencipta segala-galanya, tetapi tetap tidak menyembah Allah yang esa, maka pengakuannya adalah dusta. Dan sia-sia. Okey, ayat 6. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Saya sekalikan ayat 6 dan 7. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Maksudnya sesungguhnya kami telah hiaskan langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang dan sebagai penjaga daripada setiap syaitan yang melampau. Okey, pengajarannya pertama, antara tanda kebesaran Allah dan rahmatnya ialah
Dia mencipta langit dan bintang-bintang sebagai perhiasan untuk manusia. Yang kedua, bintang-bintang juga sebagai alat untuk melindungi dan menjaga wahyu Allah daripada dicuri dengar oleh syaitan yang melampau. Yang ketiga, antara kejahatan syaitan yang melampau ialah memastikan manusia tidak memahami Al-Quran atau memahaminya dengan cara yang salah. Kerana hanya dengan cara itu sahaja syaitan akan berjaya menyesatkan sebahagian besar manusia sehingga menjadi sebahagian besar penghuni neraka. Okey, kita sambung. Ayat 8 belum kan? Oh, dah terdebur kan? Oh, ya ke? Apa? Nanti ayat 8 kita bagi pengajaran dengan ayat akan datang. Sabar. Ha? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat 8 dah terdebur kan? Boleh cerita maksudnya? Apa yang Allah nak bagi ke dalam ayat 8? Ya. Ayat dia bunyi apa? La yasma'una. Mereka iaitu syaitan-syaitan yang maridin. Syaitan yang jahat dan melampau. La yasma'una, tidak dapat mendengar. Mendengar daripada apa? Ilal mala'il a'la. Al-mala' ini iaitu malaikat. Kenapa disifatkan malaikat itu al-a'la? Al-a'la ni paling tinggi. Kita ada biasa baca subhana rabbiyal a'la. Bila tu? Masa? Okey. Jadi kenapa Allah sifatkan malaikat itu ialah al-a'la? Satu sebab tempat dia memang tinggi, paling tinggi.
berbanding dengan manusia dan syaitan. Manusia tinggal di bumi, syaitan tinggal di... Syaitan di mana tempatnya? Putra Haid ke KL? Oh, tak nak? Tak nak pun, setiap kita ada syaitan. Di mana kita berada, di situ ada syaitan. Sebab orang tak ada syaitan ni bermakna apa? Orang yang tak ada syaitan dan syaitan tak kacau. Apa maksudnya? Orang tu adalah syaitan. Syaitan tak akan kacau syaitan. Kan? Betul. Jadi, jangan takut pada syaitan. Tapi takutlah bila tidak ada syaitan. Bila tak ada syaitan, syaitan ni dia cerdik. Dia tak akan kacau orang yang memang dah syaitan. Dia tak akan buang masa. Dia akan kacau orang yang nak pergi kelas tadabbur. Betul? Siapa yang tak nak pergi, siapa tak nak faham Quran, syaitan relax je. Dia ada kat member syaitan. Okey? Jadi saya tanya, malaikat ni kenapa disifatkan a'la? Pertama, sebab tempat dia berada di langit. Setiap tingkat lapis langit ada malaikat. Satu. Yang kedua, malaikat disifatkan al-a'la sebab bukan tempat. Tak di tempat. Kedudukan dia di sisi Allah paling tinggi. Kenapa? Sebab dia sentiasa beribadah kepada Allah. Malaikatlah yang paling dekat dengan Allah. Satu, kedudukannya. Yang kedua, sifatnya yang sentiasa beribadah menjadikan tempatnya al-a'la. Tapi orang macam kita ni, beza manusia dengan malaikat apa dia? Apa beza manusia dengan malaikat? Ya? Malaikat tak ada pilihan. Manusia ada pilihan. Jadi mana lebih baik? Yang tak ada pilihan ataupun yang ada pilihan? Yang ada pilihan lebih baik. Kenapa? Sebab kita, Allah bagi nafsu, maka kita ada pilihan. Dan sebab kita ada pilihan, kita ada nafsu, kita ada cabaran, kalau kita luluh ujian, kita masuk syurga. Tapi malaikat dia tak ada pilihan, dia tak ada nafsu. Sebab tu walaupun dia beribadat 24 jam, dia tak masuk syurga. Kan? Yang masuk syurga ni siapa? Siapa yang masuk syurga? Manusia dan? Berapa jenis makhluk yang masuk syurga? Kena tahu, nanti masuk syurga terkejut tengok pula. Dua aja. Manusia dan jin. Malaikat tak masuk. Habis malaikat jadi apa? Malaikat jadi penjaga ahli syurga dan penjaga neraka. Okey. Jadi walaupun kedudukan malaikat paling tinggi, tapi manusia boleh tak mengatasi kedudukan malaikat? Jawapannya, boleh. Sebab tu ketika Isra dan Mi'raj, malaikat mengiringi Nabi sampai ke langit ke-7. Lepas tu, malaikat bagi tahu aku tak boleh dah setakat ni. Tapi Nabi boleh terus tak? Itu menunjukkan manusia boleh mengatasi malaikat. Bila manusia boleh menundukkan nafsunya, dia akan jadi lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau manusia asyik ikut nafsu, dia akan lebih teruk daripada binatang. Sebab binatang tak ada akal. Kalau binatang ikut nafsu, okey. Sebab dia tak ada akal. Manusia ikut nafsu, sedangkan ada akal. Maka dia lebih rendah daripada haiwan. Okey. Jadi, Allah bagi tahu, malaikat, syaitan tak akan dapat mencuri dengar wahyu daripada malaikat. Jadi syaitan ni, saya dah sebutkan dalam surah Jin, sebelum turun wahyu, sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul, malaikat ada tak tempat khas di langit untuk mencuri dengar wahyu-wahyu yang sebelum Al-Quran? Ada tak? Ada. Apa dalilnya? Surah Jin. Ayat? Ayat apa?
Dah belajar ke belum? Macam tak belajar je. Ayat 9 dan 10 kan? Apa kata syaitan? Apa kata jin? Dulu, kami ada tempat khas di langit. Ini kekuatan syaitan yang Allah bagi. Walaupun tempat tinggal dia di bumi, tapi dia boleh naik ke langit. Ayat 9 dan 10. Okey. Tengok. Sorry. Tinggal di bumi, tapi dia boleh naik ke ayat 9 dan 10. Masih dengar? Okey. Dengar? Ada keluar suara. Okey. Tengok cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Wa anna kunna. Syaitan bagi ini jin bila dengar Quran dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam dia cerita apa yang dia buat dulu. Maksudnya zaman dia belum Islam lah, zaman jahiliah. Dia kata wa anna kunna, sesungguhnya kami dulu. Naq'udu, kami duduk minha, daripada langit itu, maqaidah. Maqaidah tempat duduk khas. Maqaidah dalam bahasa Arab mana? Tempat yang selalu syaitan duduk. Di mana? Di langit. Dia duduk untuk apa ni? Mencuri? Mana ayat tadi? Okey, ni. Kami duduk di tempat khas lis-sam'i untuk mencuri dengar. Mencuri dengar wahyu. Dulu. Tapi faman yastami'il an. Siapa yang dengar al-an? Apa makna al-an? Sekarang. Siapa yang dengar sekarang, yajid. Dia akan dapati lahu bagi wahyu itu ada syihaban. Syihaban makna? Panah-panah rasadaya yang memanah. Siapa ya? Syihaban ni mana bintang. Siapa yang panah tu? Malaikat. Mak tengok syaitan kata apa? Dulu kami boleh curi dengar dan kami dapat dengar. Tapi sekarang kami tak boleh. Sejak bila tu? Sejak Nabi Muhammad. Sebab tu ada satu hadis, bila mereka nak curi dengar kali ni tak dapat dengar. Dengar je kena rejam dengan bintang. Maka mereka report pada ketua mereka Iblis. Kenapa ni? Dulu kami boleh dengar, boleh curi dengar. Dia dengar wahyu dulu macam Taurat, Injil. Apa dia buat? Dia dengar, kemudian dia ubah, ada hadis Nabi, mereka akan tukuk tambah sampai 100 pendustaan. Supaya apa? Supaya orang dengar sebenarnya yang bukan wahyu yang ori. Itu target dia. Kan? Tapi sekarang, tak boleh. Penuh dengan, cuba tengok ayat 10. Sebenarnya ayat 8. Okey ni. Wa anna lamasna. Dulu kami mengintai berada di langit fawajadnaha. Tapi kami sekarang dapati muliat. Langit dipenuhi dengan harasa, pengawal-pengawal. Jadi kami tak boleh dengar. Jadi bila dia report kepada Iblis, Iblis kata cuba pergi cek kat bumi. Bila Iblis hantar tentera dia pergi cek kat bumi, tiba-tiba mereka dapati Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran di Mekah. Mereka tahu inilah punca mereka dah tak boleh mencuri dengar. Sebab apa? Sebab wahyu dah lain. Dulu wahyu bukan Quran. Allah tak jaga sangat. Tapi wahyu Al-Quran Allah jaga khusus. Boleh faham? Dalam surah, cuba buka surah Al-Hijru. Ayat 9. Surah Al-Hijru ayat 9.
Okey. Cuba kita terjemah. Inna. Cuba terjemah. Kalau inna saja sesungguhnya. Tapi kalau ada na panjang. Sesungguhnya kami. Ada alif kan? Inna. Sesungguhnya kami. Nahnu. Kami. Penegasan. Sesungguhnya kami. Kami. Nazzalna. Ya. Kami, iaitu Allah, telah menurunkan az-zikra, peringatan. Apa maksud peringatan di sini? Al-Quran. Kenapa Allah tak namakan Al-Quran? Inna nahnu nazzalna Al-Quran. Kenapa Allah tak sebut nama Al-Quran? Bila Allah nak bagi itu Quran, tapi Allah tak sebut Quran. Allah sebut nama lain. Maksudnya Allah nak bagi itu sesuatu. Quran itu sebenarnya sifatnya apa? Az-zikra. Apa makna zikra? Nak beri peringatan. Bukan sekadar untuk dibaca. Apa makna peringatan? Mengingatkan siapa yang lupa, siapa yang jahil tentang matlamat hidup, tentang tujuan kita dicipta oleh Allah. Bila kita akan sedar matlamat hidup kita, kenapa Allah cipta? Bila kita sedar, bila kita baca dan faham, sifat Al-Quran adalah az-zikra, bukan bahan bacaan. Kemudian Allah kata apa? Wa inna lahu, sesungguhnya kami bagi Al-Quran itu lahafizun. Lahafizun. Apa makna lahafizun? Kami pasti memeliharanya. Kami jaga Al-Quran. Daripada apa? Daripada dicuri dengar oleh syaitan, daripada diubah, daripada ditukuk tambah. Sebab itulah kitab Taurat boleh tak diubah? Dan telah diubah pun oleh orang Yahudi. Kitab Injil pun mereka ubah juga. Kenapa mereka berjaya mengubah? Dan kenapa Allah biarkan dan Allah tak jaga kitab-kitab dahulu daripada diubah? Kenapa? Sebab kitab-kitab dahulu untuk kaum tertentu sahaja. Bila habis Nabi tu, habis kaum tu, kitab tu tak boleh pakai dah. Okey? Tapi Al-Quran, Allah jaga daripada diubah sebab apa? Quran untuk sepanjang zaman. Quran untuk semua bangsa. Quran untuk semua zaman dan tempat. Okey. Jadi, boleh faham kenapa syaitan nak curi dengar wahyu? Kenapa? Kenapa dia nak ubah? Nak susahkan manusia. Jadi syaitan nak juga tak faham Al-Quran? Ada tak orang yang mengaku Islam tapi tak nak faham Quran? Mana yang lebih baik? Syaitan ke orang tu? Saya tanya, saya tak buat tuduhan. Yalah, syaitan pun nak curi dengar. Tapi dia nak faham ada matlamat jahat. Kita tak ada matlamat jahat pun. Tapi yang kita tak nak faham ni apa tujuan? Yang tak nak faham, apa tujuan? Apa tujuan? Boleh tak siapa-siapa beritahu saya? Dia daripada dulu tak nak faham. Apa sebab? Sebab ada perangai syaitan. Dia tu siapa? Jangan tu daripada dia kan. Kita lah kan. Kita. Jadi berjaya tak syaitan? Syaitan tengok. Syaitan gagal mencuri dengan wahyu untuk menyesatkan manusia. Tapi syaitan tak pernah gagal menjadikan orang Islam tak faham Al-Quran. Setuju? Setuju. Bila dah tak ada Al-Quran, manusia confirm akan menyimpang. Pasti hidupnya dipandu oleh nafsu. Cuba bayangkan kita nak pergi tempat yang kita tak kenal dan tak pernah pergi. Dan location pun tak ada, Waze pun tak ada, agak-agak kita sampai tak destinasi. Tak, begitulah kehidupan kita kalau tanpa dipandu oleh Al-Quran. Okey. Saya lupa nak sebut. Bila syaitan mendengar Al-Quran, apa jadi pada mereka?
Syaitan dengar. Yang curi dengar, dia gagal di langit. Tapi ada syaitan, ada jin yang mendengar di bumi. Ada kesan tak pada mereka? Cuba buka surah Al-Jin. Masih Islam. Surah apa? Ayat? Ayat tak tahu. Buka ayat tak tahu. Ayat 1. Mana? Okey. Tengok Cuba kita terjemah sama-sama. InsyaAllah. Kalau kita belajar tadabbur dan kita terjemah sama-sama, setiap kali kelas, lama-lama kita akan faham. Sebab banyak ayat Quran, perkataannya berulang. Berulang. Kul, kan? Kul. Berulang tak? Berapa kul? Berapa kul semua? Tapi yang kita tahu 3 kul kan? Yang kita tahu 3 kul sebenarnya banyak. Yang ni kul juga ni. Kul. Cuba terjemah. Katakanlah, siapa perintah pada siapa? Allah perintah pada Nabi. Bila perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bermakna juga perintah Allah kepada kita semua. Kenapa? Sebab kita mengaku pengikut. Apa yang diperintah oleh ketua adalah perintah kepada orang bawah. Okey. Wahai Muhammad, katalah, uhiya. Telah diwahyukan ilayya kepada aku. Allah suruh Nabi beritahu orang, sahabat-sahabat orang musyrikin. Beritahu mereka, apa dia? Aku telah diwahyukan bahawa annahu, sesungguhnya, istama'a. Istama'a apa dia? Mendengar. Telah mendengar. Telah istama'a mendengar. Siapa dengar? Nafarun. Sekumpulan. Minal jin. Daripada jin. Jin. Dengar apa ni? Dengar Quran. Bila ni? Ketika Nabi sedang baca Al-Quran, ketika solat subuh. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu ada jin. Itu menunjukkan Nabi tak tahu benda gaib. Tiba-tiba ada orang mendakwah, dia tahu jin ada berapa ekor kat badan kamu. Cara tak orang tu? Lebih terang daripada Nabi. Nabi baca Quran, ada jin sebelah, Nabi tak tahu. Allah yang beritahu. Telah diwahyukan padaku ada sekumpulan daripada jin mendengar. Faqalu, lepas mereka mendengar, lepas jin mendengar, ini dengan Quran saja, tanpa ada tadabbur ataupun huraian. Nabi baca dalam solat. Apa jin kata? Inna. Jumpa lagi inna. Sesungguhnya kami sami'na. Kami telah dengar Al-Quran. Ajaba. Ajaba apa dia? Menakjubkan. Apa maksud menakjubkan? Ya? Apa maksud menakjubkan? Tengok jin ya. Berapa kali dengar? Sekali. Kali pertama dengar. Terus dia rasa Quran ni menakjubkan. Kenapa? Sekali dengar terus dia rasa, ya Allah, hebatnya. Sebab jin tahu ini bukan kata-kata manusia. Dia kata-kata hebatnya Tuhan dibanding dengan makhluk, samalah hebat ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat manusia. Jadi jin, bila dengar kali pertama Quran pun, satu kata-kata yang sangat mengagumkan. Pasal ini, dia jin ni, ada pendapat ulama, jin ni ada berbagai-bagai bangsa macam manusia. Ada jin Arab, ada jin Melayu, ada jin Putra Hai. Okey. Kata ada tak jin dalam kelas ni? Siapa nampak? Siapa yang mendakwa dia nampak, dia adalah jin. Sebab hanya jin yang nampak jin. Okey. Saya nak tanya.
Kita dengar Quran berapa kali dah? Banyak kali daripada kecil. Dan kita baca Quran pun mungkin beratus, mungkin dah beribu kali. Tapi pernah tak kita rasa dan kita ucap, Ya Allah, hebatnya kata-kata engkau. Pernah tak sekali? Pernah tak? Pernah? Abang pernah? Woi, hebatnya kata-kata Allah. Ataupun baca je, terus tertidur. Yang mana satu? Lagi banyak. Bila kita baca, kita tertidur. Kita rasa tak kehebatan ayat-ayat Allah? Tak. Tapi bila kita dengar, tengok kata-kata manusia, contohlah, kita tengok filem Hindustan. Dia kata-kata manusia kan? Dan lakonan. Tertidur tak? Tertidur tak? Tak. Tak, walaupun mengantuk, tak tertidur. Dan kita walaupun tak faham, kita boleh menangis. Sebab apa? Hero kena belasah. Padahal dia berlakon je. Ada perasaan. Tapi bila dengar ayat Al-Quran, tak ada perasaan macam jin. Adakah kita lebih teruk daripada jin? Mengaku je lah. Betul lah. Jin dengar sekali, terus rasa kagum dan terus beriman. Satu. Yang kedua, lepas jin dengar sekali dan terus beriman, apa dia buat? Buka surah Al-Ahqaf ayat 29. Surah Al-Ahqaf ayat 29. Ada meja kosong. Kenapa duduk kat bawah? Suka duduk bawah. Oh, tu kawasan lelaki. Okey. Cuba tengok. Allah rakam ni kisah. Kesan Al-Quran kepada jin. Walaupun hanya dengar sekali je. Okey, cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waw apa makna? Dan. Is. Ingatlah ketika mana sarafna. Kami palingkan. Kami itu Allah. Allah nak cerita pada Nabi. Ingat, ambil pengajaran. Apa dia? Ketika kami palingkan ilaika kepada engkau nafaran. Tadi dah jumpa. Tadi nafarun. Sekarang nafara. Sama je. Apa tadi nafara? Sekumpulan. Minal jin. Daripada jin. Yastami'una. Ingatlah ketika kami palingkan sekumpulan jin pergi mendengar Al-Quran. Dengar. Kali pertama. Masa ni jin ni kafir. Falamma. Maka tatkala. Hadaruhu. Hadaru daripada hadir. Dia jadi bahasa Melayu pun. Apa makna hadir? Tatkala mereka iaitu jin hadir mendengar Al-Quran. Berapa orang ni? Berapa orang pula? Berapa jin? Apa dah? Dia kalau nafaru dalam bahasa Arab. Kalau nafarun antara 3 hingga 10. 3 hingga 10. Okey. Bila mereka kumpulan ni mendengar, lalu mereka berkata sesama mereka. Ang situ. Apa mana? Diam. Ini antara sebab mereka dengar sekali terus beriman. Iaitu mereka beradab dengan Al-Quran. Kata diam. Bila Quran dibaca, jangan bercakap. Jangan khayal. Fokus. Sebab ini kata-kata Allah. Macam kita bila penyimpan mohor besar raja-raja mengisytiharkan besok raya. Masa dia isytihar tu walaupun 1 minit je, ada orang bercakap. Ada orang bercakap kan? Tak ada kan? Padahal dia bukan wahyu. Hanya nak bagi tahu raya. Kita fokus, kita dengar. Tapi Allah bercakap, bila Allah bercakap ataupun ayat Allah dibacakan, ramai yang tak hormat, tak fokus, tak dengar. Tengok jin, dia kata apa? Semua diam.
Falamma qudiya, maka tatkala qudiya telah selesai mendengar, lepas selesai mendengar, wallau. Apa makna wallau? Mereka terus berpaling ila qaumihim, kepada kaumlah. Habis dengar mereka beriman, terus mereka berpaling balik pada kaum mereka, munzirin. Mereka bagi peringatan. Maknanya, lepas kali pertama dengar, terus beriman, dan dia ambil masa tak antara dia beriman dengan menyampai pada kaum dia? Ambil masa tak? Tak. Dia tak kata, tak apalah, kita dengar dulu, kita relax dulu, kita cuti dulu, minggu depan kita sampaikan. Tak ada. Kenapa terus sampaikan? Kenapa? Jin, Allah rakam, dengar sekali rasa kagum beriman, terus sampaikan. Kenapa Allah cerita ni? Ya? Patut macam jin. Apa yang patut tu? Okey, soalannya kenapa jin segera menyampaikan? Kan orang kita bila masuk Islam, baru masuk Islam, terus pergi berdakwah ke pergi belajar dulu? Belajar kan? Jadi mana lebih betul? Masuk Islam belajar dulu? Ataupun masuk Islam pergi berdakwah? Yang mana lebih betul? Oh, belajar. Jadi yang jin buat ni tak betul. Jin dah belajar. Apa dia? Dia faham Al-Quran. Dia beza nak mengajar dengan nak berdakwah, dua benda yang berbeza. Kalau mengajar perlukan ilmu yang banyak. Kan? Tapi kalau setakat nak berdakwah, nak cerita, Allah yang patut dia sembah satu. Apa bukti? Tengok langit, tengok bumi, tengok hujan. Simple je. Betul? Dia pun, oh betul lah, dia beriman, cukup. Lepas tu, hantar dia kelas. Jadi kalau setakat nak berdakwah, tak perlu ilmu. Satu. Yang kedua, kenapa jin segera berdakwah? Sebab jin ataupun orang kafir, bila dia dalam kekufuran, dia dalam kegelapan. Gelap. Tiba-tiba dia dapat cahaya, dia rasa satu nikmat yang sangat besar. Dan dia terus ingat pada orang yang paling dia sayang dan dekat dengan dia. Suami, isteri, anak, saudara. Takkanlah aku duduk dalam saudara-saudara dalam cahaya dan aku sanggup biarkan mereka dalam kegelapan dan kalau mati masuk neraka? Tak ada. Sekarang juga aku kena berdakwah. Pengalaman duduk dalam kegelapan menjadikan dia tak boleh duduk diam dan tunggu lama untuk selamatkan orang lain pula daripada kegelapan. Boleh faham? Tapi kita bila tengok orang tak beriman, kita tak rasa perasaan macam tu. Kenapa? Apa sebab? Contohlah macam kita belajar kan. Kita dah belajar lama, dah belajar banyak. Tapi tak ada perasaan, lepas belajar terus nak sampaikan macam jin. Kenapa? Tak confident. Berapa ayat dah belajar? Jin ni baru 2-3 ayat. Dia dengar yang Nabi baca dalam solat. Tak banyak pun. Siapa dapat jawab ni, saya bagi hadiah. Soalan dia, kenapa jin yang kafir ni dan juga ada ramai orang kafir, bila dia dengar ayat Quran daripada Nabi, terus dia beriman, dia tak duduk diam, terus dia sampaikan. Kita pula banyak dah belajar, banyak tahu, tapi tak ada rasa nak terus sampai pada orang yang belum tahu. Tak ada perasaan tu. Yang kita ni kenapa tak ada perasaan tu? Sebab? Betul kan? Berapa ramai yang belajar, berapa ramai yang buka kelas, berapa ramai yang dah habis kitab, tak menyampaikan. Okey, ada jawapan. Apa dia? Kuat sikit. Saya rasa ini jawapan saya lah. Jawapan saya. Sebab jin yang kafir ataupun orang kafir, dia betul-betul duduk dalam kegelapan.
Tiba-tiba dia jumpa Islam, dia betul-betul nampak perbezaan antara Islam dengan kufur, antara cahaya dengan, dia cukup rasa perbezaan. Maka dia tak sanggup menunggu lama untuk selamatkan orang lain daripada kegelapan. Yang kita ni, kita tak rasa duduk dalam kegelapan. Betul, sebab kita lahir dalam Islam. Kita rasa, alah, solat cukup lah. Orang lain dah solatkan, buat dosa pun tak apalah. Jadi kita tak rasa sangat perbezaan antara Islam dengan kufur ataupun syirik. Antara kejahilan dengan ilmu. Kita tak rasa sangat sehingga kita tak ada perasaan macam jin. Alah, kita belajar dulu, bagi pandai, bagi yakin. Bagi orang lain mati dulu, kan? Betul tak? Jadi sementara kita nak sampai, berapa ramai dah saudara mara kita yang jahil dah mati. Betul? Sebab kita, sikap kita macam tak ada perasaan tu. Iaitu perasaan nak selamatkan orang lain juga. Okey. Okey, pasal apa tak yakin? Kita yakin tak ayat ni adalah ayat Allah? Kita dah faham tak? Kenapa tak yakin? Kita sebenarnya takut orang kata ke takut dosa tak menyampaikan? Antara takut dosa tak menyampaikan dengan takut orang kata, yang mana patut kita takut? Makna apa tu? Kita ada masalah akidah. Kita ada masalah akidah. Takut orang kata. Bukan takut dosa. Sebab tu kita tak kisah. Ilmu banyak tak sampaikan, kita tak rasa bersalah. Sebab ada mindset kita, nanti orang kata, kamu kan baru 3 hari belajar. Kamu kan ustazah jadian, bukan uri pun. Jadi kata-kata orang tu menjadikan kita tak fikir dah. Takut dosa tak menyampaikan. Betul? Kita tak fikir dah orang tu duduk dalam kegelapan sampai mati. Kita tak fikir nasib dia selepas mati. Sebab dalam kepala kita takut orang. Yang mana akidah kita dididik daripada kecil lagi. Jangan busy body. Betul? Saya bagi analogi. Kalau kita orang pakai selipar terbalik kan. Ataupun pakai baju butang tak betul. Kita tegur tak dia? Tegur tak? Tegur kan? Tapi orang tu yang sama dia tak solat. Kita tegur tak? Tak. Mana lebih bahaya? Pakai butang terbalik ataupun tak solat? Tak, pakai butang terbalik. Sebab tu kita tegur yang butang terbalik. Kenapa kita takut dia malu sebab butang terbalik? Malu pada orang, tak berdosa pun. Tapi kita tak rasa risau, dia tak solat dan menyebabkan dia masuk neraka. Kenapa tak ada perasaan tu? Boleh faham? Apa dia? Orang tu lebih? Orang tua lagi patut kena selamat sebab mungkin dia nak besok lusa dah mati dah. Yang muda lambat lagi kan? Saya jumpa di satu surau. Baru minggu lepas saya solat jemaah di satu surau. Ada saf kosong kat depan. Orang tua ni, surau ni banyak kawan tua lah. Ada saf kosong kat depan. Jadi orang tolak dia sampai dia tak nak pergi untuk penuh saf depan. Padahal dia datang awal, duduk saf kedua. Saya fikir, ya Allah kesiannya. Nabi kata, setiap langkah kita langkah untuk penuh sah ke depan, seolah kita langkah ke syurga. Tapi saya tak tahu dia tahu ke tak. Dah tua, ada peluang. Sampai orang tolak, tak nak. Seolah orang tolak nak pergi syurga, tak nak. Seolah macam tu. Kenapa berlaku macam tu? Sebab, kalau saya nampak ruang, terus saya lompat pergi. Sebab kelebihan duduk saf pertama. Itulah orang kita. Dah kaki masjid, dah belajar kuliah maghrib setiap hari, tapi peluang pahala yang besar, dia tak nampak. Lebih kurang macam tu lah. Okey? Jadi jangan takut pada orang. Kalau takut pada orang, akidah kita ada masalah. Kita seolah lebih takut orang daripada
Allah. Okey, cuba ayat seterusnya. Dah, kita masuk ayat kita. Kita masuk ayat kita. Surah As-Saffat. Yang mana? Ni. Yang mana? Tekan yang mana? Atas. Exit mana? Oh. Okey. Lepas ayat 8, Allah kata apa? Syaitan gagal mencuri dengan wahyu. Dan mereka dibaling setiap sudut. Dibaling dengan apa? Bintang. Sambungannya ialah duhuran. Apa makna duhur? Duhuran kenapa? Kenapa? Saya tak biasalah buat ibu ni. Kena bawa ibu saya kat sini. Kena keluar dulu. Ha? Sini. Mana? Terus tulis. Tak boleh. Kena ambil kursus dulu sebulan. Oh, bawah sini. Tak ada pun. Okey. Duhuran dijauhkan. Mana tak keluar? Tak apalah. Tak keluar. Okey. Dijauhkan. Kaitannya ayat lepas apa dia? Allah kata, syaitan tak mampu mencuri dengar. Bahkan dibaling dengan bintang. Apa? Sampai apa ni? Kesan dibaling dengan bintang sampai duhura. Syaitan dijauhkan. Dijauhkan daripada apa? Wahyu. Walahum, dan bagi mereka ni siapa? Jin, syaitan. Azabun, azab. Wasibun, yang kekal ataupun yang berterusan. Okey. Syaitan bila dia gagal mencuri dengar, apa yang kesan menimpa mereka? Satu, dia dijauh daripada wahyu, dan juga dia dilontar dan badannya terbakar. Itu kat dunia. Di akhirat, bagi mereka azab yang kekal. Jadi dua. Satu azab di dunia, dibaling dengan batu, bintang sampai terbakar. Yang kedua di akhirat, azab yang kekal. Okey. Illa, adakah syaitan ni tak mampu langsung mencuri dengar? Illa, kecuali. Kecuali. Man apa dia? Sesiapa. Sesiapa ni balik pada syaitan. Sesiapa yang khatifah. Khatifah ni akhadhu syai' bisur'ah. Mengambil sesuatu dengan cepat.
atau lebih kurang, lebih tepatnya ialah menyambar. Khatiba sesiapa yang menyambar. Khatfah. Apa dia khatfah? Sambaran. Maksud apa ni? Syaitan, Allah nak beritahu mereka tak mampu mencuri dengar. Kecuali ada ketika dia sempat juga ambil dengan cepat. Bila ambil dengan cepat, maksud apa? Dalam keadaan takut. Sebab apa takut? Takut kena rejam dengar. Yang kedua, sebab langit dipenuhi dengan pengawal daripada malaikat. Sebab tu dia curi dengan cepat. Tapi lepas curi dengan cepat, apa berlaku? Fa'atba'ahu. Lalu diikuti oleh Syihabun, bintang-bintang. Saqib. Apa makna saqib? Yang mengeluarkan api. Ataupun yang menembusi. Yang menembusi dengan cahaya ataupun api. Tengah-tengah nak curi tu, tak boleh. Tapi bila dapat je, kena balik juga ke bintang. Ahli tafsir mengatakan keadaan syaitan masa nak curi dengan 3. Satu langsung tak mampu mencuri dengar. Tak dapat apa-apa. Yang kedua, ni, dapat juga sikit tapi akhirnya kena rejam. Dan yang ketiga, dapat curi sikit dan selamat daripada direjam oleh bintang. Sempat dia sampai, tapi ini bukan wahyu lah. Sebab wahyu Allah jaga. Ada ahli tafsir mengatakan kata-kata malaikat. Apa saja yang Allah perintah pada malaikat, bukan mestinya wahyu. Kan Allah kata turunkan hujan. Allah kata jadikan gempa bumi di sana. Jadi tengah-tengah malaikat berbincang sama dia, syaitan sempat curi dengar. Yang ketiga apa dah? Sempat curi dengar. Dan terlepas dapat ni dia buat apa? Dia cerita kepada kahin. Kahin ni macam Tok Bomo yang mendakwa dia tahu benda gaib. Bila dia sampai maklumat pada Tok Bomo ni, ahli nujum pun ubah. Tambah sana, tambah sini. Kemudian ahli nujum ni cerita pada manusia. Manusia pun jumpa Tok Bomo, kan? Tok Bomo cakap apa? Barang kamu dicuri ni sebab jiran sebelah ambil. Kita pun percaya. Saya dah rasa dah. Memang betul. Saya nampak 2-3 hari ni dia lain je. Ayat-ayat siapa tu? Kahin. Tok Bomo. Tok Bomo dapat daripada siapa? Daripada syaitan. Syaitan dapat daripada mana? Dicuri dengar yang selamat tu. Sebab tu Nabi kata, siapa jumpa Bomo dan percaya apa yang Bomo cakap, dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Sebab dia telah mengambil hak Tuhan. Hak Tuhan sahaja yang tahu benar, gaib. Orang lain tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu, kecuali Allah yang bagi tahu. Okey. Kalau kamu nak jumpa balik barang kamu, kamu kena bawa 3 ekor ayam. Kita pun sembelih. Dah sembelih kerana apa tu? Kerana nak cari barang. Boleh jadi syirik. Tengok syaitan masuk. Akhirnya kita buat perbuatan syirik tanpa kita sedar. Okey? Boleh. Saqib ni ada dalam satu ayat. Saqibun. Surah apa ni? Saya baca ayat ni sambung. Was-sama'i wat-tariq. Sambung. Sambung. Was-sama'i wat-tariq.
Wa ma adraka ma tariq. An-najmu. An-najmu as-saqib. Oh, dia hafal An-najmu je. Sakit dia tak hafal. An-najmu as-saqib. Betul tak? Cuba tengok. Surah At-Tariq. Betul? Ayat ketiga. Apa ni? Apa makna? An-najmu bintang. Saqib. Sakit ni makna yang menembusi kegelapan malam dengan cahaya bintang. Patutlah langit bila tak ada bintang dengan ada bintang beza tak? Beza. Jadi sakit tu makna bintang yang menembusi cahayanya dalam kegelapan malam. Ini pun sama. Ni. An-najmu saqib. In kullu nafsin 'alaiha hafiz. Tidak ada kullu nafsin. Kita biasa baca hafal kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuba terjemah yang ni. Tidak kullu nafsin, setiap jiwa, lamma di sini makna kecuali. Tidak ada setiap jiwa kecuali alaiha, ke atasnya, hafiz. Apa makna hafiz? Penjaga. Maksud penjaga siapa? Malaikat. Jadi setiap kita ni ada penjaga iaitu malaikat. Apa tugas malaikat? Kiraman katibin, mencatat. Yang kanan mencatat benda yang baik, yang kiri mencatat benda yang jahat. Okey, setiap orang. Okey, kita balik pada ayat kita. Tak dengar, kuat sikit. Baca apa? Ramalan. Amalan. Tak. Tengok dulu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan ikut. Dia baca untuk apa? Baca untuk apa? Kalau dia baca untuk meramal nasib dia, kalau lahir bulan April akan jadi jutawan, kaya. Tapi 3 hari je. Dan dia percaya syirik. Sebab bintang-bintang ni tidak ada sedikit pun kuasa untuk memberi apa-apa pada manusia. Ada lagi kan sekarang? Ada tengok tarikh lahir, bulan berapa, lepas tu dia ramal. Apa dia? Metafizik macam mana? Mana ada unsur ramalan lah. Semua bentuk ramalan akan datang masa depan boleh membawa kepada syirik. Sebab kita sebagai orang beriman, perlu tak kita tahu nasib kita? Tak perlu. Yang perlu apa dia? Yang perlu belajar Quran, buat je. Lepas tu, tawakal ala Allah. Ini kita banyak langgar perintah Allah, lepas tu nak tahu ramal masa depan. Tak payah ramal, memang dah tahu dah. Kalau dah langgar perintah Allah, nak ramal apa lagi kan? Solat pun tak, solat pun lambat, solat tak khusyuk. Tengok-tengok jadi apa? Wawailun lil musallin. Bukan masa depan bagus. Celakalah bagi orang yang solat. Siapa ni yang? Allazina hum an solatihim, yang melengah-lengahkan solat. Jadi kalau nak ramal nasib kita, tengok ayat Quran, ramal sendiri. Okey. Habis. Kita pergi pada seterusnya. Fastaftihim. Fastaftihim. Apa makna dia? Fastafti daripada perkataan afta. Afta. Daripada perkataan afta ni, afta dia memberi fatwa. Kalau orang memberi fatwa, namanya mufti. Jadi mufti-mufti itu daripada perkataan afta.
Dan fastaftihim daripada perkataan afta. Sekarang setelah Allah beritahu kehebatan Allah mencipta langit dan bumi. Kehebatan Allah mencipta Rabbul Masyariq. Kehebatan Allah mencipta bintang-bintang. Kehebatan Allah mencipta jin. Boleh naik ke langit mencuri wahyu. Itu kehebatan Allah. Manusia tak hebat. Sebab itulah manusia dengan jin siapa yang lebih kuat? Jin. Jin dengan malaikat siapa lebih kuat? Malaikat. Semua tu Allah cerita kehebatan Allah. Maka ayat seterusnya Allah kata kepada Nabi Muhammad, fastaftihim. Maka tanyalah him kepada mereka. Mereka ni siapa pula? Siapa mereka ni? Orang musyrik Mekah. Kan mesej pertama Al-Quran turun pada Nabi dan dia sampai pada orang musyrik Mekah. Mad'u Nabi yang pertama ialah orang musyrik Mekah. Ya, orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ini dia tolak wahyu yang dibawa oleh Nabi. Dan dia tuduh macam-macam. Nabi gila lah. Nabi reka-reka Al-Quran lah. Macam-macam dia tuduh. Jadi Allah cerita kebesaran dia. Mencipta langit, bumi, mencipta jin. Mencipta bintang. Boleh rejam syaitan sampai terbakar. Maka Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin. Cuba tanya mereka. Apa dia? Ahum. Adakah mereka asyaddu lebih kuat khalqan ciptaan atau man siapa yang khalaqna kami telah ciptakan. Faham tak soalan? Tak faham. Orang musyrik Mekah sombong kan? Tolak wahyu, tolak Nabi Muhammad. Jadi Allah ceritalah kehebatan dia cipta langit, cipta bumi, cipta bintang, cipta syaitan. Dan syaitan hebat macam mana pun, Allah boleh hancurkan dengan hanya bintang. Yang kamu nak lawan Tuhan ni, adakah mereka iaitu mereka ni orang musyrik Mekah lebih hebat ciptaan daripada langit yang Allah cipta? Jawapannya apa? Pastilah langit lebih hebat. Adakah ciptaan kamu lebih hebat daripada ciptaan jin? Jawapannya, antara kita dengan jin, mana ciptaan lebih hebat? Jin, sebab jin boleh naik ke langit. Boleh mencuri dengar. Kita boleh naik ke langit? Tak boleh. Kalau naik, mati. Betul? Tapi jin tak naik pun. Main lain ke Asia tak naik. Dia terus naik je. Jadi yang kamu nak sombong ni, adakah kamu hebat ciptaan daripada jin, daripada bintang, daripada langit? Jawapannya, kamu tak hebat pun. Kalau kamu tak hebat, Allah sebut lagi. Inna sesungguhnya Na apa dia? Inna kami khalaqnahum kami cipta mereka min tin dari tin tanah. Tanah apa ni? Lazim apa dia? Tanah liat ataupun tanah yang melekat. Siapa ni yang Allah cipta daripada tanah? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah nak bagi tahu manusia yang sombong, pertama orang musyrik Mekah lah yang tak nak beriman dengan Allah. Kamu dengan langit lebih hebat ciptaannya. Tapi langit berzikir daripada Allah. Berzikir.
Bintang lebih hebat daripada ciptaan kamu. Bintang boleh digunakan untuk merejam syaitan sampai terbakar. Kamu kalau rempuh syaitan, syaitan tak bakar pun. Kenapa kamu sombong? Lebih-lebih lagi, kamu dicipta daripada tanah. Tanah ni menunjukkan apa? Kenapa Allah cipta kita daripada tanah? Kenapa tak cipta daripada emas, daripada perak? Supaya Allah nak kita ni sedar diri. Kita dicipta daripada tanah tu. Tempat kita pijak kan? Kita pijak. Dan kalau ada tanah kat rumah, kita buang. Itulah asalnya kita. Dan bila kita mati, masuk tanah lagi. Betul? Jadi kenapa nak sombong? Kenapa nak sombong? Okey. Saya nak sebut antara ciri-ciri manusia sombong apa dia? Tak, Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga sesiapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah sifat sombong. Sifat sombong. Berapa banyak ni? Sebesar zarah je penghalang dia masuk surga. Okey. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami pakai baju cantik, pakai selipar kasut cantik. Adakah itu termasuk sombong?" Nabi kata, bukan. Habis apa dia sombong? Apa itu sombong sebenarnya? Menolak apa yang Nabi sebut dalam hadis sahih. Satu, batarul haq. Batarul haqqu. Yang kedua, ghamtu annas. Siapa nak tahu sombong, ada salah satu ataupun dua-dua, sombonglah dia. Pertama, batarul haq. Cuba sebut, batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas. Okey, maksud dia, batar menolak, al-haq kebenaran. Siapa yang tolak kebenaran, dia dah tahu itu benar, itu sahih daripada Quran, itu sahih daripada hadis sahih, tapi dia tolak, dia adalah sombong. Sombong dengan kebenaran. Ini ramai tak perasan. Sebab kita anggap orang tu sombong bila tak nak tegur kita kan, tak nak berkawan dengan kita, oh sombongnya. Yang kita tolak kebenaran. 2 kali 5. Yang kedua, ghamtun nas. Yang tadi, sombong dengan Tuhan dan Rasulullah. Yang bawa kebenaran siapa? Allah kata dalam Al-Quran surah Baqarah, Al-haqqu min rabbika. Kebenaran hanya daripada Rabbika, Tuhan engkau. Jadi kalau kita nak tahu benar ataupun salah, apa dia? Apa kayu ukurnya? Allah sebut kebenaran hanya daripada Allah. Mana? Yang benar ialah wahyu Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi SAW. Selain daripada itu, tak benar. Jadi kita tolak Quran, kita tolak sunnah, sombong. Itu sombong dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, sombong dengan manusia. Yang kedua tu, ghamtun nas, memandang rendah orang lain. Iblis ada sifat sombong. Penyakit pertama manusia. Penyakit pertama makhluk Allah di dunia. Yang pertama sekali, penyakit apa? Sombong. Yang kedua, dengki. Dan dua-duanya ada pada iblis. Bila Allah suruh dia sujud pada Adam, ada tak sombong? Apa sombongnya? Yang mana satu sombong? Batarul haq ataupun ghamtun nas? Nombor satu,
Siapa yang suruh dia sujud? Dia tolak. Yang kedua, ada tak sombong dengan manusia? Sombong dengan siapa? Adam. Yang ketiga, ada tak penyakit dengki? Dia dengki pada siapa? Kerana penyakit inilah Allah laknat dia sampai kiamat. Sampai kiamat. Dia tak rasuah. Ya. Ada riwayat mengatakan iblis sebelum tu beribadat. Beribadat sekian lama. Tapi Allah nak uji. Sebab itulah siapa yang suka beribadat, cuba cek diri dia. Allah nak uji iblis. Kamu beribadat sekian lama. Hasilnya apa dia? Hasilnya apa dia? Membawa ke neraka. Dengan ibadat banyak membawa ke neraka. Kenapa? Sebab dia ibadat banyak, dia rasa dia terbaik. Habis. Sebab tu orang beriman semakin beribadat, semakin beramal, semakin benar diri. Okey. Boleh ke? Jadi iblis tak rasuah. Iblis tak berzina. Iblis tak minum arak. Iblis tak bunuh orang. Tapi iblis dilaknat sampai kiamat dan kekal dalam neraka sebab penyakit sombong dan dengki. Okey. Saya nak tanya. Bila kita tak nak faham Al-Quran, kita ada sombong tak dengan Allah? Ada sombong tak? Dengan berbagai-bagai alasan sebenarnya kita sombong dengan Allah. Ayat manusia kamu bagi masa. Ada je masa nak dengar, nak faham. Macam-macam kata-kata manusia. Kamu bersedia mendengar, bahkan kamu bagi kos yang besar untuk dengar kata-kata manusia. Tiba-tiba kata-kata aku ada 1000 alasan. Saya sibuk, saya ni, sampai 50, satu ayat pun tak faham. Sombong tak? Sombong. Yang kedua, ada tak? Banyak tak hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi yang kita belum belajar, kita belum tahu dan kita belum amat dan kita tak nak belajar? Banyak. Sombong tak kita dengan Nabi? Sombong. Sombong. Yang banyak kita amal kadang-kadang bukan daripada Nabi. Yang tu kita dengar, kita terima, kita amal dan kita yakin betul. Walaupun bukan daripada Nabi. Kemudian sombong yang kedua, sombong dengan orang kan? Ada tak perasaan bila, contohlah, bila kita pangkat lebih tinggi, lebih kaya, bila kita jumpa orang miskin, ada tak rasa kita lebih baik pada dia? Kenapa semua diam? Ada tak perasaan? Ada tak rasa kita lebih baik pada dia? Ada? Kenapa? Kenapa kita rasa lebih baik pada dia? Rasa tak sengaja. Dah berapa lama rasa macam ni? Dia tak sengaja ni sekali-sekala datang kan? Berapa lama dah perasaan tu? Tengok. Quran membongkar penyakit hati. Hanya Quran je akan membongkar penyakit hati ya. Selama ni kita rasa macam bukan penyakit. Kita tak rasuah, kita tak mencuri, kita tak ambil hak orang. Tapi kita lupa, iblis dilaknat bukan sebab mencuri, bukan sebab rasuah, bukan sebab minarak, bukan sebab ambil hak orang, tapi sebab sombong dengan Tuhan. Sebab dengki. Okey. Siapa yang bila jumpa orang miskin, dia rasa dia lebih baik bertaubat. Taubat. Sekarang juga. Kenapa kena bertaubat? Sebab dia ada sombong. Kenapa dia nak rasa lebih? Siapa di sisi Allah? Siapa yang paling mulia? Siapa? Tak apalah, Nabi memanglah. Dalam konteks kita sekarang, siapa lebih paling mulia? Orang yang ada dalil. Cakap tanpa dalil pun juga adalah sombong.
Cuba buka surah Al-Hashr. Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Mujadilah. Cuba cari. Inna akramakum indallahi atqakum. Tak ada kan? Tak, surah tu pendek je. Ayat cari sendirilah. Ayat bermula macam ni. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya bukan surah Al-Mujadilah, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Patutlah saya cari tak jumpa ustaz. Ustaz salah. Betul? Surah Al-Hujurat. Betul? Ayat berapa? Cuba tengok. Okey. Cuba kita tengok apa Allah nak bagi tahu. Bukan saya cakap Ya ayyuhan nas. Cuba terjemah. Wahai manusia. Bila Allah sebut wahai manusia, maksud semua tak? Ada terkecuali. Kalau dia rasa terkecuali, dia bukan manusia, dia adalah jin. Okey, inna sesungguhnya kami. Kalau inna panjang, sesungguhnya kami. Khalaqnakum. Kami telah cipta kamu semua. Min zakarin, dari lelaki. Wa unsa, dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban. Berbagai bangsa, ada Melayu, ada Arab, ada Jepun, ada Cina. Wa qabaila, dan dalam bangsa pula ada berbagai kabilah. Kan, bangsa Arab, tapi kabilah di bawah tu ada Quraisy, macam-macam. Untuk apa ni? Kenapa Allah jadikan berbagai bangsa? Boleh tak Allah nak cipta satu bangsa je? Semua Arab. Boleh. Kenapa Allah cipta berbagai bangsa? Tujuannya lita'arafu, supaya kamu berkenalan. Ramai tak antara sesama Islam kita pun tak kenal? Betul? Sedangkan Allah cipta kita semua ni untuk lepas berkenalan, asasnya berkenalan, kesudahannya berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman mesti bersaudara. Tak ada beza. Habis yang mulia siapa? Inna. Sesungguhnya akramakum. Yang akram. Kalau mulia, karim. Kalau akram, paling. Sesungguhnya, Allah kata, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Siapa? Atqakum. Yang paling bertakwa. Sebab tu Allah kata di sisi Allah. Sebab kalau paling mulia di sisi manusia, ukurannya bukan takwa. Mulia di sisi manusia, ukurannya apa? Pangkat, kuasa, harta, betul? Di sisi Allah tidak ada nilai. Yang paling bernilai, paling bertakwa. Kemudian, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha halus pengetahuannya. Allah tahu hati kita ni. Ada tak sombong? Ada tak kita rasa kita lebih baik pada orang? Allah tahu. Boleh faham? Sebab tu ulama kata kalau kita contohlah Allah bagi nikmat kita kaya. Maka cara kita nak rendah diri macam mana? Tak nak lahirkan perasaan kita tak adalah hebat sangat. Caranya ialah kita ingat pada Qarun. Kenal Qarun? Kalau aku kaya sebab Allah suka, Qarun lebih kaya pada aku. Adakah Allah suka pada Qarun? Jawapannya, tidak.
Maka kekayaan bukan punca Allah suka. Kalau Allah suka pada yang kaya, yang paling Allah suka ialah Qarun. Harta kita dengan harta Qarun mana lebih banyak? Qarun. Sebab harta Qarun sampai hari ini pun ada. Betul tak harta Qarun? Ada di mana? Harta kita dalam rumah kita, dalam bank je. Harta Qarun. Tapi itu bukan bukti Allah kaya. Allah sayang. Bahkan dengan harta dan Qarun sikit, Allah benam dalam bumi. Okey? Dan kalau kita miskin pula, jangan kita rasa hina. Kenapa? Kalaulah kemiskinan itu satu kehinaan, Nabi miskin tak? Adakah Allah hina Nabi? Bukan. Jadi jawapannya apa? Allah bagi kaya bukan sebab kamu baik, tapi Allah nak uji kamu dengan kekayaan. Kamu rendah diri tak? Kamu ada tak rasa sombong lebih daripada orang lain? Dan bila Allah bagi miskin pun Allah nak uji. Kamu reda tak? Kamu tak mencuri tak? Kamu berbohong tak? Ramai orang miskin, maka dia pun mencuri, menipu dan sebagainya. Boleh faham? Jadi, tolong bukan tolong saya, buang sifat sombong. Sebab penghalang besar manusia masuk surga. Sombong ada dua. Satu, menolak kebenaran. Kita tahu tak menolak kebenaran? Kalau kita tak belajar kebenaran, kita tak tahu, dah belajar baru kita tahu. Yang kedua, jangan pandang rendah pada orang. Okey, boleh kan? Okey. Saya rasa cukup setakat ni. Ada soalan? Kita berhenti ayat berapa tadi? 11. Ayat 11 tadi, last sekali Allah nak sedarkan orang musyrikin yang menolak kebenaran. Caranya apa? Cara Allah nak sedarkan, iaitu bandingkan. Kamu ni hebat sangat ke? Cuba banding kamu dengan langit. Mana lebih hebat? Langit. Kamu dengan bintang. Bintang lebih hebat. Kamu dengan jin. Jin lebih hebat. Yang kedua, asal usul kamu daripada apa? Emas ke, perak ke, tanah? Tanah. Tapi kita sebenarnya, kita ni dicipta daripada tanah ke ataupun air mani? Asal-asalnya tanah. Kemudian air mani. Antara tanah dengan air mani, mana lebih hina? Mana lebih hina? Air mani. Allah sebut. Apa dia? Mimma'in mahin. Kamu dicipta daripada air mahin yang sangat hina. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, sekejap. Ya. Okey, soalan perbezaan jin. Allah kata apa? Allah cipta jin untuk beribadat padanya sama dengan Allah cipta manusia. Tujuan sama. Jadi jin ada tanggungjawab. Apa dia? Dia kena faham Al-Quran, dia kena ikut perintah Allah. Dia ada rukun Islam, solat, puasa. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, ikut perintah Allah, maka dia jin Islam. Bila dia tak beriman, dia adalah jin kafir ataupun dinamakan syaitan. Sama. Jin pun pergi ke China, pergi ke Turki melancong. Dan ada ketika dia pergi umrah. Ada. Jin ada. Jin yang pergi umrah tu jin Islam ke jin kafir? Tak, dua-dua pergi. Dua-dua pergi. Yang Islam nak melaksanakan perintah Allah, yang kafir nak merosakkan ibadat orang Islam. Pergi umrah lepas tu cerita pada orang. Betul? Sebaik-baik jangan cerita. Okey. Dan bila masuk surga, yang makhluk dua jenis, manusia dan jin. Kita kat dunia, kita tak nampak jin. Jin nampak tak kita? Jin nampak tak? Nampak? Bila kita masuk surga, kita nampak tak jin? Mana tahu, macam pernah masuk aja. Mana tahu?
Tak ada dalil ke? Rasanya. Oh, kita nampak dia, dia pula tak nampak kita. Itu macam nak balas dendam je. Ha? Sebenarnya tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang tak penting kita nampak dia ataupun dia nampak kita. Yang penting masuk dulu. Bila kita masuk, kita tengok. Nampak tak jin? Okey, apa dia soalan tadi? Membongkar. Ya. Yalah, sebab tu dia ayat yang menjadikan syaitan, iblis kufur dan dilaknat. Apa sebab ayat dia? Siapa perasan ayat iblis yang menyebabkan dia dilaknat sampai bila-bila? 3 patah aja, kan? Ana khairun minhu. 3 patah aja. Ana, aku, khairun, lebih baik, minhu, darinya. Nya siapa? Adam. 3 patah aja kufur. Di mana kufur ayat ni? Lebih baik. Jadi kalau ada rasa kita lebih baik pada orang, habis. Kamu ni siapa? Kan? Dalam baca Quran tak faham. Kita orang dah sebulan belajar tadabbur, kan? Kamu siapa? Dalam miskin, kerja tak ada, meminta. Ayat tu boleh menjadikan kita sombong dan takut-takut terkeluar. Sebab Nabi kata, sombong tu tak perlu besar pun. Hanya perlu sebesar zarah je cukup. Bila kita ziarah orang sakit, kan? Kita sihat. Masa kita ziarah, kita rasa tak kita lebih baik pada dia yang sakit tu? Ada rasa macam tu? Ada? Tak ada. Habis kita rasa dia lebih baik pada kita. Kalau kita rasa dia lebih baik pada kita, maka lebih baik kita sakit. Tak. Macam ni, bila kita ziarah orang sakit, kita rasa apa? Mungkin kamu lebih baik pada aku. Sebab kamu sakit, Allah ampunkan dosa. Sebab kamu sakit, kamu tak ada masa nak buang masa. Dan kamu tak boleh mengumpat sebab kamu sorang-sorang kat hospital. Aku 24 jam ada peluang nak mengumpat, betul tak? Dengan call sebagainya. Sebab kamu sakit, kamu cari Tuhan. Selalu berdoa. Solat tepat waktu. Tapi aku masih sihat. Masih lara. Solat pun kadang-kadang lambat. Solat pun nak cepat. Sebab apa? Sebab sihat nak pergi ke lain. Betul? Kena ada perasaan macam tu. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada, cukuplah kita makan pula. Ha? Oh, makan baru sampai. Jadi nak sambung kelas. Oh, 5 minit lagi. Tak bagi soalan lah. Ha. Apa dia? Okey, soalan. Orang yang diganggu oleh jin, kemudian dia merawat, contoh di Darussyifaa, kan? Kita tak boleh nak kata, terus mengatakan syirik. Tak boleh. Islam mengajar kita supaya tabayyun. Apa makna tabayyun? Cek dulu, pasti dulu, cara dia merawat macam mana, apa niat dia. Kalau dia pergi merawat Darussyifaa, dan cara rawatan, cara Islam, iaitu menggunakan Al-Quran, dan perawat pula mengatakan, saya tak boleh sembuhkan. Dan sembuhkan ialah Allah. Awak baca ayat ni, tapi sebaik-baiknya awak baca dan faham dulu. Itu untuk perawat yang bagus. Saya bagi ayat ni, awak balik baca, tadabbur dulu. Lepas tu baru kamu baca. Semoga dengan ayat ni, kamu berubah hidup dan penyakit kamu hilang. Ya, semua punca masalah penyakit ialah masalah hati. Hati kita cinta dunia, hati kita dengki pada orang. Itu yang mendatangkan macam-macam musibah dan penyakit. Jadi cara nak rawat segala penyakit ialah rawat hati. Jadi salah bila setengah perawat, dia bergayat Quran.
dan pesakit tak faham pun maksud ayat dan tak ambil pengajaran. Tiba-tiba dia baca. Solat kawan tu pun lambat. Kadang-kadang solat pun tak cukup. Sebenarnya penyakit apa yang paling bahaya? Dia dirasuk jin ataupun dia dah jadi syaitan. Kan kita dah belajar kan? Syaitan ni sifat bukan makhluk. Siapa yang tak pada Allah, dia adalah syaitan. Jadi saya sangat tidak bersetuju perawat-perawat yang bila orang datang nak rawat penyakit, dia bagi ayat Quran. Tapi dia tak cek kawan tu. Baca ada solat tak? Cukup tak solat? Solat awal waktu kan lewat. Kamu ada buat dosa tak? Hubungan dengan suami macam mana? Anak-anak kamu macam mana? Cek semua kehidupan dia, betulkan yang tu. Kalau betul yang tu, yang dia rasa jin, tak ada masalah. Saya bagi contoh. Ada seorang wanita hitam. Dia kena penyakit, dirasuk oleh, kena penyakit apa dia panggil? Sawan. Sawan tahu kan? Orang Melayu kata gila. Kenapa babi juga? Kalau gila, lembu ke gila, kambing ke, okey kan? Okey, wanita ni bagi daripada dengar, ini hadis sahih dan pengajarannya sangat penting. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada penyakit sawan. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak. Tetapi, yang aku takut pada, bila datang penyakit tu, aurat aku terbuka. Yang tu aku takut. Penyakit sawan bukan dosa. Buka aurat, dosa. Jadi boleh tak engkau berdoa pada aku supaya penyakit aku hilang? Supaya aurat aku tidak terbuka. Padahal ketika dia tak sedar, aurat terbuka, adakah itu dosa? Bukan. Tapi dia terlalu takut pada dosa sampai dia minta, ya Allah, wahai Rasulullah, tolonglah doa supaya Allah hilangkan penyakit, supaya aurat aku tidak terbuka. Walaupun dalam keadaan aku tidak sedar. Tengok, Nabi seorang murabbi. Nabi bagi ayat apa agak-agak? Nabi bagi tak, kamu ambil ayat ni, baca. Tak. Nabi kata, kalau kamu sabar dengan penyakit ni, walakil jannah. Pasti kamu dapat surga. Nabi bagi ubat. Ubat apa? Sabar dan reda dengan penyakit. Makna apa? Kalau tak sabar, tak reda, itulah penyakit paling bahaya. Tapi kalau kamu nak sembuh daripada penyakit ni, aku boleh doa. Dan doa Nabi, mustajab. Aku boleh doa, Allah hilangkan penyakit. Tapi tak ada jaminan surga. Sihat, tapi tak ada jaminan surga. Yang tadi, sakit, ada jaminan. Wanita ni pilih apa? Wanita hitam. Dia pilih? Okey, ya Rasulullah, aku nak reda, aku sabar, sebab kesudahannya surga. Apa masalah? Sakit, kesudahannya surga. Berbanding dengan sihat, kesudahannya tak tahu surga ke neraka. Cuma aku minta satu je. Aku nak sakit ni, aku nak reda, sabar. Cuma satu aku minta, tolonglah doa juga. Supaya waktu datang penyakit sawan, aurat aku tidak terbuka. Itu je aku nak. Mana wanita ni sebenarnya takut apa? Takut? Dia tak takut pada penyakit. Bahkan, Nabi bagi faham, penyakit itu adalah antara sebab kamu boleh masuk syurga. Apa masalah? Betul? Tapi sekarang, bila ada penyakit sawan ke apa, jumpa ustaz ke, ustaz cakap apa? Baca ayat ni. Betul? Ustaz takkan cakap pasal solat kamu macam mana? Hubungan kamu dengan Allah macam mana? Kamu nak sihat. Kalau sihat tapi tak salat, ada makna? Tak. Betul tak? Jadi perawat yang betul-betul memandu orang kepada taqwa ialah tanya kehidupan dia dan betulkan yang salah. Lepas tu bagilah ubat. Betul tak? Penyakit paling bahaya, tak reda dengan takdir Allah. Penyakit paling bahaya, tak sabar dengan ujian Allah. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada? Okey. Soalan pun tak ada, makanan pun dah siap. Jadi cukup setakat ni ya. InsyaAllah kita jumpa kelas akan datang. Ada kelas kan? 12 hari bulan. InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل